Pertama sekali, saya akan membentangkan berkaitan maklumat syarikat kami. Nama syarikat kami adalah Dian Enterprise. Praktikum perniagaan yang dijalankan oleh syarikat kami adalah melalui tempahan yang dibuat oleh pelanggan itu sendiri, semata melalui akaun media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Pengantaran yang dilakukan oleh staf syarikat kami adalah mengikut tempat atau lokasi setiap pelanggan. Manakala jenis industri yang kami jalankan adalah industri makanan, iaitu Mangga Bowl Assam Boy yang terdiri daripada jeruk, mangga, dan jeruk jambu. Sebarang pertanyaan berkaitan maklumat perniagaan kami, anda boleh pergi ke laman Facebook dan Instagram kami, iaitu Dian Enterprise. Ingat, Mangga Bowl Assam Boy sekali beli pasti nak ada lagi. Carta organisasi syarikat Dian Enterprise terdiri daripada 6 orang ahli yang masing-masing mempunyai jawatan. Yang pertama sekali adalah Siti Nazura binti Hamzah sebagai pengarah syarikat Dian Enterprise, Dewi Syahira binti Rozlan sebagai pengurus projek Dian Enterprise, Nur Nadia Nabila binti Japanese alias Usman yang bertanggungjawab dalam pengeluaran produk dan perkhidmatan syarikat Dian Enterprise, Friska Wina Jaunis yang bertanggungjawab dalam penjualan dan pemasaran produk, Nur Adima binti Adilun yang akan menguruskan keuangan dan perakaunan syarikat Dian Enterprise, dan yang terakhir sekali adalah Jasira Junis yang akan bertanggungjawab dalam pengurusan teknikal syarikat Dian Enterprise. Visi syarikat Dian Enterprise adalah ingin dikenali sebagai syarikat yang menyediakan produk berasaskan buah-buahan tempatan. Manakala misi syarikat Dian Enterprise pula adalah memberikan motivasi harian kepada pelanggan sambil memperoleh manfaat hasil kreativiti dan inovasi yang dilakukan oleh syarikat Dian Enterprise. Seterusnya, berkaitan objektif syarikat Dian Enterprise pula adalah menyediakan makanan segar dan sihat kepada para pelanggan, penghasilan produk yang menarik dan menyelerakan agar dapat menepati cita rasa setiap pelanggan yang menikmati produk kami, iaitu jeruk Mangga Bowl Assam Boy. Kami, Dian Enterprise, menjual produk kami iaitu Mangga Bowl Assam Boy. Pada asalnya kami menjual Mangga Bowl Assam Boy, iaitu gabungan mangga dan jambu batu. Tapi atas permintaan customer, kami menambahkan 2 lagi produk, iaitu Mangga Assam Boy dan Jambu Batu Assam Boy. Daripada itu, customer akan lebih puas hati yang permintaan mereka didengari, dan kemudian mereka akan cenderung untuk merujuk company kami kepada orang lain serta berpotensi untuk menjadi pelanggan tetap. Selain itu, dalam produk kami mengandungi gabungan yang sesuai seperti limau, lada, dan serbuk Assam Boy. Gabungan ini akan diasingkan dalam paket kecil dan customer akan campurkan item-item tersebut mengikut cita rasa mereka. Seterusnya, dalam aspek servis, kami menyediakan jualan secara fizikal dan menerima pesanan awal, yaitu sebelum kami menyediakan dan hasilkan produk kami. Untuk bagaimana kami promote company kami adalah dengan menghantar jemputan kepada pelajar di kampus, termasuk rakan sekelas kami dan rakan dari fakulti lain melalui media sosial kami iaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Kami juga mempromot company kami kepada kawan-kawan dan keluarga bagi mengetahui tentang company kami. Bagaimana pula kami promote produk kami? Di samping berkongsikan maklumat tentang produk kami di sosial media, kami menyediakan poster soft sell, iaitu memaparkan serba sedikit maklumat tentang produk kami. Kemudian kami juga menyediakan poster hard sell yang memaparkan perkongsian maklumat lebih lanjut tentang produk kami yang bersertakan dengan nomor telefon dan link atau QR untuk ke sosial media kami. Dan seterusnya, kami membuat video teaser untuk di-upload ke media sosial, di mana setiap video teaser ni yang dihasilkan menunjukkan pertengahan dan penghasilan akhir produk kami. Sejak daripada saya sambungkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Invitation ini merupakan cara ataupun langkah yang telah kami ambil untuk mempromosikan syarikat dan juga produk kami. Di sini, langkah ataupun cara yang telah kami ambil untuk mempromosikan produk dan juga syarikat kami adalah mengedarkan poster melalui
2 media sosial yaitu Telegram dan juga WhatsApp. Di Telegram, kami telah mengedarkan poster kami di grup besar UMS Intake sesi 2021 sesi 2022. Manakala di WhatsApp pula kami telah mengedarkan poster ini di grup besar program kami yaitu Family Social Work, dan ada juga kami edarkan poster ini di EPK ataupun di grup WhatsApp EPK section 12. Itulah invitation yang telah kami lakukan untuk produk dan syarikat kami. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan Our Journey. Our Journey ini menggambarkan perjalanan penjualan produk syarikat kami bermula daripada batch pertama sampailah kepada batch terakhir termasuk Expo Day. Pada batch pertama, kami telah melaksanakan pre-order pada 15 hari bulan 5 2023 dan seterusnya adalah pada 22 hari bulan 5 2023 merupakan pre-order bagi batch kedua, dan pada 26 hari bulan 5 2023 kami telah melaksanakan physical stall yaitu Expo Day bertempat di foyer FPP dan bermula pada jam 11 sehingga jam 1. Dan pada batch yang terakhir yaitu batch ketiga, kami telah melaksanakan pre-order bersamaan dengan 6 hari bulan 6 2023. Melalui gambar raja ini kita dapat melihat bagaimana perjalanan penjualan produk Manggabo Asam Boy. Di slide ini saya akan menunjukkan pencapaian bagi syarikat kami bermula daripada batch yang pertama. Melalui gambar-gambar yang tertera, kita dapat melihat bahwa pencapaian syarikat kami di batch yang pertama cukup baik. Walaupun ini merupakan batch yang pertama, yaitu permulaan bagi syarikat kami untuk berkembang, tetapi pencapaian yang kami terima ataupun kami dapat adalah cukup baik. Ini telah membawa ataupun memberikan semangat kepada syarikat kami untuk terus berkembang dan meneruskan jualan produk kami di batch-batch yang seterusnya. Berikut merupakan pencapaian syarikat kami pada batch yang kedua, dan gambar-gambar di dalam slide ini menunjukkan ataupun menggambarkan pencapaian yang telah kami dapat pada batch yang kedua. Seperti mana yang telah saya sebutkan di batch yang pertama, syarikat kami mendapat sambutan yang ramai dan mempunyai pencapaian yang cukup baik. Begitu juga dengan batch yang kedua. Di batch yang kedua juga kami telah mendapat pencapaian melebihi daripada jumlah target yang telah kami tetapkan. Oleh itu, di sini saya dapat simpulkan bahwa pencapaian di batch kedua tidak kalah banyak daripada pencapaian di batch yang pertama. Seterusnya adalah pencapaian syarikat kami di batch yang ketiga. Dapat dilihat melalui gambar-gambar ataupun melalui slide ini, pencapaian kami di batch yang ketiga agak menurun. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor persekitaran, di mana sasaran pasaran bagi produk kami adalah sedikit sibuk karena di batch yang ketiga ini sudah memasuki minggu-minggu yang sibuk bagi pelajar karena sasaran untuk produk kami ini lebih kepada pelajar UMS. Setelah kita melihat pencapaian syarikat kami bermula daripada batch yang pertama sehinggalah batch yang ketiga, sekarang saya akan menunjukkan pencapaian syarikat kami semasa Expo Day. Semasa Expo Day sebenarnya pencapaian syarikat kami cukup baik karena produk yang telah kami bawa pada hari tersebut adalah terjual habis. Jadi saya menyimpulkan bahwa pada hari tersebut, pada Expo Day, pencapaian syarikat kami adalah cukup baik. Oke, seterusnya kita akan beralih kepada physical store activities. Di sini kita akan menyentuh berkaitan dengan Expo Day. Seperti mana yang telah saya sentuh sebelum ini, Expo Day ini dilaksanakan pada 26 hari bulan 5 2023 dan bertempat di foyer
Blok Psikologi, Fakulti Psikologi dan Pendidikan, bermula pada jam 11 pagi sehinggalah pada jam 1 petang. Ini merupakan poster ekspode yang telah kami edar, dan di sini saya telah menyertakan beberapa gambar berkaitan dengan aktiviti yang telah kami laksanakan pada ekspode, yaitu gambar yang pertama adalah di mana setiap ahli mempromosikan produk kami ataupun produk syarikat kami. Gambar yang lain adalah gambar ahli bersama dengan pelanggan yang telah membeli produk kami pada ekspode yang telah kami jalankan pada waktu itu. Dan untuk pengetahuan, ekspode ini merupakan salah satu langkah untuk memperkenalkan produk kami kepada pelanggan secara bersemuka, karena pada batch pertama dan batch kedua juga batch ketiga kami hanya menjalankannya secara online, yaitu mengambil pre-order melalui media sosial dengan pengisian Google Form. Yang seterusnya, ekspode ini untuk menggalakkan penarikan pelanggan. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan customer feedback. Customer feedback ini adalah kami ambil daripada batch pertama sehinggalah batch yang terakhir. Apa yang kami dapat melalui feedback mereka, produk kami adalah satu produk yang baik dan memberi kesan yang dalam kepada pelanggan, sehingga ada customer yang telah repeat order dari batch pertama dan telah merepeat order sehinggalah batch yang terakhir. Di sini kami dapat simpulkan bahwa produk yang syarikat kami keluarkan adalah satu produk yang disambut ramai dalam kalangan pelanggan. Dan dalam slide ini kita dapat melihat feedback yang diberikan oleh beberapa customer. Seterusnya saya akan bentang tentang media sosial kami. Pertama, akun Facebook page kami dengan username Din Enterprise telah berjaya mencapai sebanyak 109 followers atau pengikut. Manakala akun Instagram kami pula telah berjaya mencapai sebanyak 306 followers. Bagi bagian insight pula, Facebook page kami telah berjaya mencapai sebanyak 1930 reach, dan reach bagi post kami yang tertinggi ialah sebanyak 619. Manakala akun reach bagi akun Instagram kami adalah sebanyak 932, di mana 192 merupakan daripada followers kami sendiri dan 740 merupakan daripada non-followers. Konten reach kami yang tertinggi bagi akun Instagram kami ialah daripada Reels yang telah kami post, yaitu telah menerima sebanyak 804 reach. Kemudian insight dari segi interaction, Facebook page kami telah berjaya mencapai sebanyak 513 interaction yang terdiri daripada 75.9% followers kami sendiri dan selebihnya merupakan daripada non-followers. Manakala akun Instagram kami telah mencapai sebanyak 506 konten interaction dan sebanyak 98 akun engage daripada DM atau direct message dan juga komen serta share. Lalu dari segi demografi umur dan jantina, dari insight Facebook page kami telah menunjukkan bahwa remaja yang berumur 18 hingga 24 tahun merupakan penonton yang tertinggi bagi post kami di akun tersebut, dan jantina perempuan merupakan lebih tinggi berbanding dengan jantina lelaki. Dan bagi akun Instagram kami juga menunjukkan insight yang sama, di mana mereka atau remaja yang berumur 18 hingga 24 tahun merupakan followers kami yang tertinggi dan followers perempuan lebih ramai berbanding dengan lelaki. Kemudian kami telah melakukan live di akun Instagram kami pada tarikh 26 Mei 2023 dan telah menerima view sebanyak 45 dan juga telah menerima like sebanyak 12 like. Seterusnya, ini adalah mengenai laporan keuangan bagi syarikat The Enterprise. Syarikat ini mempunyai 6 orang ahli. Setiap ahli telah menyumbang sebanyak RM55 untuk modal permulaan perniagaan. Jumlah keseluruhan modal adalah RM330. Syarikat The Enterprise telah melakukan penjualan sebanyak 4 kali, yaitu batch 1 sehingga batch 3 dan juga physical hari expo. Batch 1 adalah dijalankan pada 15 Mei 2023.
sebanyak 42 unit produk Manggabu Asam Boy telah terjual. Jumlah pendapatan bagi batch 1 ini adalah Rp462. Bagi batch 2 pula, batch ini dijalankan pada 22 Mei 2023. Sebanyak 34 unit produk Manggabu Asam Boy telah terjual. Jumlah pendapatan bagi batch 2 ini adalah Rp374. Pada 26 Mei 2023, Syarikat Den Enterprise telah mengadakan Hari Expo secara fizikal. Pada hari berkenaan, sebanyak 9 unit produk Manggabu Asam Boy telah terjual. Jumlah pendapatan bagi Hari Expo tersebut adalah Rm99. Jumlah pendapatan bagi bulan Mei 2023 adalah Rm935. Bagi batch 3, batch ini dijalankan pada 6 Jun 2023. Sebanyak 19 unit produk Manggabu Asam Boy telah terjual. Jumlah pendapatan bagi batch 3 ini adalah Rm209. Seterusnya, jumlah ini adalah merupakan jumlah pendapatan bagi bulan Jun 2023. Jumlah pendapatan bagi bulan Mei dan Jun 2023 adalah sebanyak Rm1.144. Ini adalah penyata pendapatan untuk Syarikat Den Enterprise. Ini adalah merupakan penyata pendapatan bagi bulan berakhir 31 Mei 2023. Pada bulan ini, Manggabu Asam Boy telah terjual sebanyak 85 unit dan jumlah jualan pula adalah sebanyak Rm935. Tolak dengan kos jualan yaitu kos bahan mentah. Kos untuk batch 1 adalah Rm286.86. Batch 2 adalah Rp232.22 dan Hari Expo adalah Rm61.47. Jumlah kos jualan ialah sebanyak Rm580.55. Jumlah jualan ditolak dengan jumlah kos bahan dan Syarikat Den Enterprise telah mendapat untung kasar sebanyak Rm354.45. Untuk mendapatkan untung bersih pula, untung kasar syarikat akan ditolak dengan perbelanjaan. Antara kos tetap di dalam perbelanjaan ini adalah stiker, pencucuk lidi, plastik zipper, plastik jernih, serbuk asam dan serbuk asam putih. Jumlah perbelanjaan ini adalah sebanyak Rm45.16. Untung kasar ditolak dengan jumlah perbelanjaan dan Syarikat Enterprise telah mendapat untung bersih sebanyak Rm309.29. Ini adalah merupakan penyata pendapatan bagi bulan berakhir 30 Jun 2023 untuk Syarikat Den Enterprise. Pada bulan ini, Manggabu Asam Boy telah terjual sebanyak 19 unit dan jumlah jualan pula adalah sebanyak Rm209. Tolak dengan kos jualan yaitu kos bahan mentah. Kos untuk batch 3 adalah Rm129.77. Jumlah kos jualan ialah sebanyak Rm129.77. Jumlah jualan ditolak dengan jumlah kos bahan dan Syarikat Den Enterprise telah mendapat untung kasar sebanyak Rm79.23. Untuk mendapatkan untung bersih pula, untung kasar syarikat akan ditolak dengan perbelanjaan. Antara kos tetap di dalam perbelanjaan ini adalah stiker, pencucuk lidi, plastik zipper, plastik jernih, serbuk asam dan juga serbuk asam putih. Jumlah perbelanjaan ini adalah sebanyak Rm33.66. Untung kasar ditolak dengan jumlah perbelanjaan dan Syarikat Enterprise telah mendapat untung bersih sebanyak Rm45.57. Ini adalah merupakan penyata aliran tunai Syarikat Den Enterprise. Pertama adalah penyata aliran tunai sehingga 31 Mei 2023. Penerimaan tunai adalah sebanyak Rm330, yaitu setiap seorang daripada 6 orang menyumbangkan Rm55. Ditambah dengan untung bersih yaitu Rm309.29, maka jumlah tunai adalah sebanyak Rm639.29. Ditolak dengan pembayaran tunai yaitu Rp625.71, maka bagi tunai adalah sebanyak Rm13.58. Seterusnya, ini adalah penyata aliran tunai sehingga 30 Jun 2023. Terdapat bagi tunai yang dibawa ke hadapan yaitu bagi dari bulan Mei sebanyak Rm13.58. Ditambah dengan penerimaan tunai yaitu sebanyak Rm330 dan ditambah juga dengan untung bersih yaitu Rm45.47, maka jumlah tunai adalah sebanyak Rm389.05. Ditolak dengan pembayaran tunai yaitu Rm
Rp163.43. Maka baki tunai adalah sebanyak Rp225.62. Ini merupakan kunci kira-kira bagi syarikat DEN Enterprise. Pertama, ini adalah kunci kira-kira pada 31 Mei 2023. Bagi aset tetap, uang tunai adalah Rp13.58 dan prabayaran adalah Rp625.71. Beralih kepada equity, modal adalah Rp330 dan untung bersih adalah Rp309.29. Selepas ditambah, terdapat imbangan di antara jumlah aset dan jumlah equity yaitu masing-masing Rp639.29. Seterusnya, ini adalah kunci kira-kira pada 30 Jun 2023. Bagi aset tetap, uang tunai adalah Rp225.62 dan prabayaran adalah Rp163.43. Beralih kepada equity, modal adalah Rp330 dan untung bersih adalah Rp51.05. Selepas ditambah, terdapat imbangan di antara jumlah aset dan jumlah equity yaitu masing-masing Rp389.05. Ini merupakan titik pulangan modal untuk syarikat DEN Enterprise. Pertama, ini titik pulangan modal bagi bulan berakhir 31 Mei 2023. Kos untuk mengeluarkan satu unit produk mangga buah samboy bulan tersebut adalah seperti berikut. Kos tetap Rp45.16, kos berubah Rp6.83, dan harga untuk satu unit adalah Rm11. Apabila telah dibuat kiraan untuk titik pulangan modal bagi si unit, maka syarikat DEN Enterprise perlu menjual 11 unit ke atas untuk mendapatkan titik pulangan modal. Jualan pada bulan Mei 2023 adalah sebanyak 85 unit bersamaan dengan Rm935. Maka syarikat DEN Enterprise telah mendapat keuntungan di bulan ini. Seterusnya, ini titik pulangan modal bagi bulan berakhir 30 Jun 2023. Kos untuk mengeluarkan satu unit produk mangga buah samboy bulan tersebut adalah seperti berikut. Kos tetap Rm33.66, kos berubah Rm6.83, dan harga untuk satu unit adalah Rp11. Apabila telah dibuat kiraan untuk titik pulangan modal bagi si unit, maka syarikat DEN Enterprise perlu menjual 8 unit ke atas untuk mendapatkan titik pulangan modal. Jualan pada bulan Jun 2023 adalah sebanyak 19 unit bersamaan dengan Rm209. Maka syarikat DEN Enterprise telah mendapat keuntungan di bulan ini. Yang terakhir, ini adalah mengenai Go E-commerce. Pada bulan Mei 2023, setiap ahli syarikat DEN Enterprise mendapat jumlah jualan sebanyak Rm155.83 dan jumlah perbelanjaan pula adalah Rm7.52. Jumlah keuntungan ialah Rm148.31. Pada bulan Jun 2023 pula, setiap ahli syarikat DEN Enterprise mendapat jumlah jualan sebanyak Rm34.83 dan jumlah perbelanjaan adalah Rm5.61. Maka jumlah keuntungan ialah Rm29.22. Jumlah jualan tahunan bagi setiap ahli syarikat DEN Enterprise adalah Rm190.66 dan jumlah perbelanjaan tahunan ialah Rm13.13. Maka jumlah keuntungan setiap ahli syarikat ialah Rm177.53. Itu saja untuk laporan keuangan DEN Enterprise. Terima kasih. Saya akan meneruskan pembentangan tentang masalah dan penyelesaian yang dihadapi oleh kumpulan kami. Antara masalah yang kami hadapi adalah buah yang digunakan adalah cepat rosak. Seperti yang kita tahu, buah-buahan adalah makanan yang paling cepat untuk bertindak balas dan tidak tahan lama. Memandangkan kumpulan kami menjual jeruk mangga buah samboy, sudah semestinya kualiti buah akan mempengaruhi daya tarik dan kepuasan pelanggan. Masalah yang mungkin timbul adalah jeruk yang kurang matang ataupun kualiti yang kurang bagus. Jadi penyelesaiannya adalah kami akan memilih jeruk yang matang dan berkualiti dari pembekal yang dipercayai. Kami juga akan menyimpan buah mangga dan jambu di dalam bekas yang lebih besar supaya ianya tidak mudah dan tidak cepat untuk menjadi lembek. Masalah yang kedua adalah dari segi pembungkusan. Yang pertama, kami mendapati produk kami
mempunyai kekurangan dari segi masa penyimpanan yang tidak tahan lama. Kami mengenal pasti masalah tersebut berpunca daripada pembungkusan, yaitu di mana pengemasan yang kami lakukan adalah kurang berkesan dan penyimpanan juga adalah kurang tepat, sehingga menyebabkan kerusakan pada buah. Jadi penyelesaiannya adalah kami menggunakan kemasan yang sesuai dan menyimpan jeruk dalam keadaan yang tepat dan tidak terlampau padat dalam bekas agar kualiti buahnya tetap terjaga dan lebih tahan lama. Masalah yang ketiga pula adalah dari segi pemasaran dan persaingan. Selain daripada kumpulan kami mendapati bahwa terdapat beberapa lagi kumpulan yang menjual produk jeruk mangga dan ini sedikit sebanyak memberikan persaingan dalam kumpulan kami. Oleh itu, penyelesaian yang kami gunakan adalah kami akan lebih menunjukkan keunggulan seperti kualiti jeruk yang unggul, harga yang kompetitif dan berpatutan, serta pelayanan terhadap pelanggan yang baik. Pelayanan yang baik ini kesannya adalah pelanggan dari batch yang pertama dan batch yang kedua terus-menerus menyokong produk kami pada batch yang seterusnya. Kami juga memikirkan promosi dan strategi pemasaran yang efektif seperti memanfaatkan media sosial di mana kami mempromosikan jualan kami kepada orang ramai secara langsung dan secara tidak langsung. Beralih kepada cadangan dan rekomendasi, antara cadangan yang kami usulkan dalam kumpulan adalah tumpuan yang lebih kepada perkhidmatan pelanggan, di mana kami akan memberikan perkhidmatan pelanggan yang baik dan responsif. Kami juga akan menjawab segala persoalan dan aduan pelanggan dengan cepat dan memberi mereka pengalaman membeli produk kami yang menyenangkan dan memuaskan hati mereka. Pelanggan yang berpuas hati akan mengusulkan produk kami kepada rekan-rekan mereka yang lain. Cadangan yang kedua adalah pemasaran dan promosi yang lebih efektif, di mana kami menggunakan strategi pemasaran yang berkesan untuk mempromosikan produk. Selain daripada akun Instagram dan Facebook, kami juga menggunakan akun pribadi masing-masing di media sosial seperti di WhatsApp, Instagram atau Facebook personal, poster untuk lebih menarik perhatian pelanggan di sekitar Kota Kinabalu dan di sekitar UNS dan Kota Kinabalu. Cadangan yang seterusnya adalah variasi jeruk buah. Kumpulan kami menyediakan berbagai jenis buah mangga dan buah jambu yang ada yang manis, ada yang separuh manis, ada yang manis dan ada yang separuh manis. Ini dapat menarik lebih ramai pelanggan yang mempunyai keutamaan yang berbeza. Mereka boleh memilih sama ada mereka makan buah mangga atau buah jambu yang manis ataupun yang kurang manis. Cadangan yang terakhir adalah kami membina hubungan yang baik dengan pembekal buah. Kami memilih pembekal yang boleh menyediakan jeruk, yang boleh menyediakan buah mangga dan buah jambu yang berkualiti tinggi. Secara konsisten dan pastikan kerjasama dengan mereka sebagai penggerak akan berjalan dengan lancar. Kesimpulannya, produk inovasi jeruk mangga buah assemble pilihan kumpulan kami telah mendapat database secara adil. Harapan kumpulan kami untuk mendapat sambutan yang hangat dan memberangsangkan oleh pembeli juga telah pun terlaksana dan mencapai target atau sasaran. Segala modal, bahan, masa, dan tenaga yang dikeluarkan oleh setiap ahli kumpulan kami dengan penuh teruja telah mendapat balasan yang setimpal atau dalam arti kata lain adalah balik modal serta mendapat keuntungan seperti yang ditetapkan, malahan melebihi daripada apa yang telah ditetapkan. Bukan itu sahaja, kami turut mendapati banyak makhluk balas yang positif dan yang berharga daripada pembeli.